dan ada juga kategori yang tidak kehilangan pekerjaan tetapi masih lagi dalam kesempitan. Apa yang boleh dikongsikan dengan warga masyarakat usaha kerajaan untuk memastikan tidak ada sesiapa pun yang tercicir untuk bajet 2021 ini? Okey, kerajaan dan juga semua perkhidmatan awam akan mencuba yang terbaik, because ini adalah krisis yang saya sebutkan tadi, kita tidak pernah menghadapinya. Tetapi kerajaan akan tetap terus membantu selagi mampu, selagi boleh, untuk membantu semua golongan yang terjejas. Sama ada dianya di bawah golongan B40 ataupun M40 dan juga T20 pun. Kalau kita lihat keseluruhan 5 pakej, kalau saya boleh rangkumkan 4 pakej kepada satu belanjawan ini, melangkumi semua B40, M40 dan juga T20. Semuanya ada diperuntukkan beberapa inisiatif untuk mereka. Dan dalam situasi bila mana untuk menghidupkan suasana ekonomi dalam situasi yang agak tidak kondusif, Datuk, ya, sebab kita biasa we want to scale down tetapi kita kena expand, nasihat Datuk kepada usahawan-usahawan kita supaya tidak berputus asa. Kita perlu menghadapinya. Situasi ini bukan di Malaysia sahaja yang mengalami krisis pandemik ini. So seluruh dunia sekarang menghadapi krisis pandemik COVID-19. Ia bergantung kepada ketahanan diri masing-masing individu dan juga syarikat untuk membantu kerajaan memulihkan ekonomi. So berbagai kemudahan kita sediakan supaya syarikat-syarikat ini boleh bertahan. Macam saya sebutkan tadi bahawa subsidi upah kerajaan akan membantu sebanyak 13 bilion lebih kita sediakan supaya majikan-majikan ini boleh mempertahankan pekerja-pekerja. Di samping itu juga kalau kita lihat dari segi inisiatif kepada PKS dan PKS Mikro, berbagai kemudahan kredit disediakan oleh kerajaan di dalam pakej yang dahulu dan juga pakej dan juga belanjawan tahun 2021. Dari mikro sehinggalah usahawan yang berskala besar. Terima kasih Yang Berhormat Datuk kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Dan untuk itu kita juga akan terus berbincang berkisar banyak isu dalam situasi kita mengharungi situasi pandemik ini. Terima kasih sekali lagi Datuk atas kesudian bersama kami. Dan kita berehat seketika untuk kita ikuti tinjauan kaji cuaca bersama Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan yang bertanda kuning melibatkan kawasan perairan Condor, Reef North dan juga layang-layang yang berkuat kuasa sehingga ke 17 November ini. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya terutamanya kepada bot-bot kecil. Bagi kawasan daratan pula, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan daerah Bera, Pekan dan Rompin Negeri Pahang serta daerah Mersing dan Kota Tinggi Negeri Johor yang berkuat kuasa dalam tempoh 16 November ini. Selain itu, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada bagi kawasan utara negeri Kelantan seperti yang bertanda kuning, keseluruhan negeri Terengganu dan juga daerah Kuantan Negeri Pahang yang berkuat kuasa pada 17 sehingga ke 18 November ini. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada. Berikutan hujan lebat dijangkakan boleh berlaku di kawasan yang terbabit dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Untuk tinjauan cuaca semasa dengan lebih terperinci, kita beralih pula kepada paparan imej gemerada. Di semenanjung Malaysia, hujan dari bukit petir kini hanya tertumpu di sekitar kawasan perairan negeri Perak dan juga di kawasan perairan negeri Pulau Pinang. Keadaan ini diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Sementara itu di negeri Sabah, ribut petir di satu dua tempat kini berlaku di bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah, manakala bahagian tengah dan barat negeri Sarawak
kini sedang mengalami hujan di 1-2 tempat. Keadaan ini juga diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Sekian sahaja info cuaca pada pagi ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Pasal COVID-19 ni sebenarnya saya lebih risaukan ayah saya, ibu saya. Macam manalah keadaan anak isteri saya. Kalaulah diorang terkena jangkitan COVID ni, saya kat sini tengah kerja. Ada masa saya lagi takut dia kena COVID. Tapi apa boleh buat? Tanggungjawab saya. Mungkin ini cara Tuhan nak uji iman umat dia. Jadi, kita jangan asyik mengeluh. InsyaAllah cubaan akan berakhir. Dan yang penting, kita ada semangat untuk lawan pandemik ni. Selagi kita ada semangat, kita ada harapan untuk menang. Inilah dia produk IBA Repair Serum, produk yang cukup diyakini di pasaran, sesuai untuk anda yang masih lagi mencari-cari apakah produk yang sesuai untuk anda yang mengalami masalah kulit, anda yang inginkan kulit yang cantik, bersih dan sihat. Inilah solusinya, iaitu IBA Repair Serum. Seperti biasa, untuk kita bercakap mengenai IBA Repair Serum ini, sudah pasti kita ada pengasasnya, Ahmad Iqbal Zulkifli. Khabar Iqbal? Alhamdulillah, baik. Okey, untuk permulaan ni mungkin Iqbal boleh kongsikan apa antara keistimewaan IBA Repair Serum ni bagi yang tak tahu lagi pengenaan produk ni. Oh, dia khas untuk jerawat, jeragat, parut dan juga kulit kusam. Jadi, bila berada di rumah ni, ada ramai yang mengadu pada saya. Kenapa saya berada di rumah tapi muka menjadi breakout, menjadi ada bermasalah. Sedangkan kita tak terkena panas kan. Dia sebenarnya tidak semestinya terkena panas sebenarnya. Dan apabila kita mula sedar ada bintik-bintik merah, kemerahan tu ataupun bintik hitam yang kecil itu mula tumbuh, waktu itu kita dah mula kena alert dan kita mula perlu mencari solusinya lah. Jadi ini adalah solusi bagi mereka yang mengalami masalah jeragat, jerawat, parut dan juga kulit kusam. Tetapi bukan untuk memutihkan. Dia hanyalah khas untuk membantu bagi mereka yang mengalami masalah jeragat, jerawat, parut dan juga kulit kusam. Itu bermaksud kadang-kadang anak muda ni kan dia muka kita breakout kerana terlalu banyak memakai produk kadang-kadang ataupun tidak disiplin memakai produk. Sebenarnya produk di luar sana pun ada yang bagus sebenarnya, tapi kadang-kadang kita sendiri yang tidak mengikut cara
tata tertib yang betul sebenarnya. Jadi macam IBA Repair Serum ni, kita alhamdulillah dah ada 40,000 orang pengguna itu. Saya kira angka yang cukup besar sebab kita daripada HQ sendiri. Kita nak handle daripada HQ. Bagaimana pengguna perlu tahu sendiri, oh ini perubahannya dalam masa 3 minggu pakai, begini perubahannya. Dan kadang-kadang ada orang dalam 1 minggu pakai, oh dia mengeluarkan minyak dulu ke macam mana. Jadi alhamdulillah saya dapat atasi masalah-masalah pengguna itu dengan baiklah, alhamdulillah. Dan kita pun buat menggunakan R&D yang betul dan berdaftar dengan KKM, menggunakan bahan yang selamat digunakan. Jadi boleh